kalau dah syaitan dibelenggu, kenapa masih berlaku lagi perkara maksiat? Kan? Kenapa bulan Ramadan masih lagi tabung kat masjid hilang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana memilih rancangan ini untuk dijadikan sebagai santapan minda, santapan emosi, santapan rohani selepas selesainya bertarawih pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pada malam ini kita membawakan satu rancangan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama belajar berkenaan hadis. Kita sama-sama nak memahami, nak mengamalkan hadis, kita nak praktiskan hadis sunnah Rasulullah SAW yang mana kita buat semua itu dengan ada rujukan kepada hadis sahih. Bersama dengan saya, Coach Jamil Wahab sebagai moderator untuk episod kali ini membawakan tajuk apa istimewanya Ramadan, dan tentu bukan saya yang akan membedah hadis tetapi kita membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan panel jemputan kita, guru kita bersama, tak lain tak bukan Al-Fadil Ustazah Muhammad Faiz Abdul Karim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah sihat. Oh, bulan Ramadan ini walaupun baru orang kata apa awal-awal lagi kan, elok untuk kita nak tahu apa sebenarnya istimewa Ramadan tu, Ustaz ya. Dan kita yang penting istimewa Ramadan tu kita bukannya nak gunakan akal kita sendiri tak. Kita nak tahu daripada rujukan yang ada. Betul Ustaz ya. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sekarang, ayuh sebar-sebarkan, share program kita Bedah Hadis edisi Ramadan ini supaya ramai yang boleh dapat manfaat daripada perkongsian pada malam ini. Baik. Kita nak teruskan tuan-tuan dan puan-puan dengan hadis kita pada malam ini. Hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Maksudnya apabila masuknya bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 3277. Baik Ustaz. Tadi kita dah bacakan bagi para penonton kita boleh nak tahulah tentang hadis pada malam ini. Kalau tengok kepada hadis ni, kalau kita buat potong-potong lah Ustaz. Kita buat potong-potong. Mula-mula cerita tentang masuknya bulan Ramadan. Okey, nak masuk bulan Ramadan. Lepas tu cerita tentang pintu. Adanya pintu-pintu syurga. Lepas tu adanya pintu-pintu neraka. Pintu syurga tadi tu dibuka. Pintu neraka ditutup. Lepas tu syaitan-syaitan dia belenggu. Okey. Melihat kepada perkataan abwab, banyak pintu. Kita nak tengok dulu kepada pintu yang pertama Ustaz. Pintu syurga. Sebab apa? Bila kita tengok kepada terjemahan ni Ustaz, pintu-pintu syurga dibuka, adakah membawa makna bila Ramadan baru terbuka pintu syurga tu? Sebelum ni tertutup ke? Ini juga persoalan yang mungkin kadang-kadang kita bila baca hadis, ini yang terfikir Ustaz. Silakan. Baik. Terima kasih Coach Jamil. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CJ atas soalan yang sangat baik itu. Cuma mungkin di awal ini saya nak mengajak Coach Jamil dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua yang bersama-sama pada malam ini, kita nak melihat kepada perkataan puasa. Perkataan puasa. Kita selalu gunakan perkataan puasa dengan siam. Perkataan siam. Akan tetapi ketika mana turunnya suruhan untuk berpuasa pada surah Al-Baqarah ayat 183 itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Maka ketika turunnya ayat ini, orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahawa lihat, orang-orang Islam pun mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Maka mereka berbangga
dan mereka merasakan bahawa mereka ini diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika perkara ini terjadi, kan, umat Islam, para sahabat yang berada ketika itu semuanya rasa macam betul ke macam tu, kan. Akan tetapi kalau kita lihat pada perkataan puasa itu, dalam Quran ada dua bentuk perkataan yang Allah sebutkan. Pertama, perkataannya berbunyi saum. Yang kedua, perkataannya berbunyi siam. Dua, saum dan juga siam. Perkataan saum maknanya puasa juga, siam maksudnya puasa juga. Akan tetapi perkataan saum itu dalam Al-Quran hanya disebut sekali sahaja pada surah Maryam. Perkataan saum ini dia membawa maksud menahan, dan dia memberi makna menahan sesuatu perkara secara umumnya. Maksudnya apa sahaja perkara yang ditahan itu disebutkan sebagai saum. Contoh kalau kita dalam surah Maryam yang Allah sebutkan berkaitan dengan Maryam, ketika mana dia dikabarkan telah hamil, maka Allah suruh dia berpuasa. Perkataan yang digunakan adalah saum, dan ia bukannya bermaksud tidak makan dan juga tidak minum. Kenapa? Kerana sebelum itu, ayat sebelum itu Allah menyebutkan bahawa Maryam dia makan dan juga dia minum. Dia makan tamar, nakhlah dan juga dia minum air. Akan tetapi perkataan saum yang dimaksudkan itu adalah menahan daripada berkata-kata bila kaum dia datang bertanya dan sebagainya. Maka Allah gunakan perkataan saum. Baik, maka saum dia bermaksud menahan apa juga perkara secara umum, baik makan, baik minum, baik perkataan, baik perbuatan, kan. Kadang suami balik rumah, kan, isteri cakap, "Bang, dari mana tu?" Kan. Senyap je. Kan keluar balik, "Bang, nak pergi mana tu?" Senyap je, kan. Itu boleh dikira sebagai saum lah. Okay. Kenapa dia senyap? Takut bini dia bising lah, dia nak pergi mancing ke main futsal, kan. Dia senyap je lah, kan. Kalau cakap kena nanti. Maka itu dia main saum, dia menahan apa juga perkara. Akan tapi dalam ayat surah berpuasa, Allah gunakan perkataannya adalah siam. Maka siam dia adalah lebih khusus daripada saum. Dia membawa maksud ada cara yang tertentu, ada aturan yang tertentu, ada perkara yang perlu diikuti. Maka ia berbeza dengan saum. Maka yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ini adalah siam. Allah bukan berikan macam saum secara umum, tapi Allah berikan kepada kita siam. Maka dia adalah khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mana datang bulan Ramadan, Nabi SAW sebutkan berkaitan ini, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, dan dibuka pintu-pintu syurga. Itu perkara pertama sekali yang Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan bulan Ramadan. Baik, apa yang dimaksudkan dengan pintu-pintu? Pintu-pintu, kan. Dia umpama pintu kita lah, kita boleh bayangkan, kerana Al-Quran dan juga hadis menggunakan perkataan-perkataan yang memang kita biasa gunakan. Maka maksudnya pintu, kita boleh bayangkan macam pintu lah, kan. Dan syurga ini Allah letakkan dia ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Dan pada bulan Ramadan Allah kata futihat abwabul jannah. Maksudnya dibuka semua pintu-pintu yang ke-8 itu. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan syurga itu mempunyai 8 pintu, dan setiap pintu itu ada penghuni-penghuni dia. Ada pintu namanya pintu taubat, pintu haji, pintu solat dan juga pintu puasa. Maka pintu-pintu syurga yang dibuka pada bulan Ramadan ini, itulah dia semua pintu-pintu, ke-8 pintu syurga yang Allah bukakan. Nak menunjukkan kepada apa? Allah nak suruh, nak memberitahu kepada kita betapa meriahnya amal ibadah, amal soleh yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya pada bulan Ramadan. Hingga Allah buka semuanya, pintu-pintu syurga itu khusus hanya pada bulan Ramadan. Bila sebut Allah Ta'ala membuka pintu-pintunya tu, Ustaz, dia menjadi macam satu kabar gembira untuk diri kita, kan? Menjadi satu kabar gembira, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita rasa termotivasi, rasa semangat kita nak bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Dan bila sebut tentang ibadah dalam bulan Ramadan, sangat banyaklah ibadahnya, kan Ustaz? Yeah. Sangat banyak ibadah apa yang patut nak dibuat. Okey. Dalam banyak-banyak pintu, ada ke Ustaz pintu yang memang khusus untuk orang yang berpuasa? Ni soalan ni. Baik. Sudah tentu ada. Sudah tentu ada. Daripada 8 pintu syurga itu, Nabi SAW sebutkan dalam hadis, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya
Di dalam syurga nanti ada satu pintu yang namanya Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang mana daripada pintu ini masuknya orang-orang yang berpuasa sahaja. Tak ada orang lain yang boleh masuk ke dalam pintu ini kecuali hanya orang yang berpuasa sahaja. Pintu ini Allah khususkan khas untuk orang yang berpuasa sahaja. Kita bayangkan, Gus, kalau kita pergi ke Masjidil Haram, contohnya kan, dia ada buatkan satu pintu khas untuk orang Malaysia masuk. Seronok tak rasa? Seronok. Daripada puluhan ribu orang yang berada di Masjidil Haram, satu pintu tu Allah letakkan khusus. Ini pintu untuk orang Malaysia. Khas. Okay. Kan? Lagi best kalau kata CJ daripada mana? Perak negeri. Perak. Pintu orang Perak ada kat situ. VIP kan. Maka untuk orang yang berpuasa Allah sediakan satu pintu khas khusus hanya untuk orang berpuasa. Orang lain tak boleh masuk daripada pintu itu. Hanya orang yang berpuasa sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh dibuatkan nota bila dah dengar apa yang Ustaz Faiz kongsikan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, satu pintu. Apa nama pintu tu tadi, Ustaz? Ar-Rayyan. Boleh tulis, nak tulis Jawi boleh, nak tulis Arab pun boleh kan. Pintu yang dikhususkan untuk orang yang memang berpuasa. Dan tentulah bila sebut tentang orang yang berpuasa ini adalah orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa mengikut caranya, mengikut kaedahnya, mengikut peraturannya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan main puasa sembrononya, tidak. Berpuasa yang lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan berpuasa yang mana nak bawa diri ke arah nak menjadi orang yang bertakwa. Tadi kita dah cerita, Ustaz, tentang pintu-pintu syurga, which is kita boleh sebut dia sebagai satu khabar gembira. Kan, bila orang yang berpuasa tengok tentang hadis ini, dia kata, seronoklah saya nak buat puasa ni. Dalam masa yang sama juga, kalau kita tengok balik kepada hadis kita ni, dia ada wa ghulliqat abwabu jahannam. Ditutup semua, ditutup pintu-pintu neraka ni tadi. Ustaz kan, ditutup pintu-pintu neraka. Ada part bila kita sebut tentang pintu-pintu neraka ni, Ustaz, rasa gembiralah sebab pintu neraka tu tutup. Dalam masa yang sama dia ada gerun sebab ada perkataan neraka tu. Dalam masa yang mungkin tak panjang ni, Ustaz, apa mesej yang kita boleh ambil daripada pintu-pintu neraka ini ditutup, Ustaz? Baik. Secara ringkas ni, CJ, neraka juga dia ada pintu-pintu dia. Dan untuk pintu neraka itu Allah sediakan ada 7. Ada 7 pintu neraka. Dan neraka ini, saya kongsikan secara ringkas, dia ada 2. Pertama, bentuk api neraka yang panas sangat. Okey. Satu lagi adalah bentuk api neraka yang sejuk membeku. Dia ada 2. Okey. Dan kesemua pintu itu adanya 7 pintu yang Allah sediakan. Pertama, kalau kita lihat, pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7. Menunjukkan apa? Peluang nak masuk syurga itu adalah lebih banyak dan lebih besar berbanding nak masuk ke dalam neraka. Yang kedua, betapa Allah nak memberikan khabar gembira kerana Allah tahu puasa ini satu perkara yang tidak mudah. Lalu Allah beri khabar gembira nak bagi semangat kepada orang beriman bahawa pintu syurga itu dibuka semuanya dan pintu neraka itu ditutup semuanya kerana Allah nak beri khabar gembira, insya-Allah akan mudah untuk kamu nak berpuasa, nak melakukan amal kebaikan untuk nak capai tujuan daripada puasa itu, iaitu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah. Semua pintu syurga dibuka. Semua pintu neraka ditutup, Ustaz. Ini memang satu kabar gembira. Awak buat sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ni, awak buat ibadat sungguh-sungguh, kegembiraan tu dah ada, dan perkara yang boleh menyebabkan kita ni jadi tak best, tak seronok, neraka cerita tentang azab, adanya yang sangat panas dan sangat sejuk tu semua, okey, ini tutup. Ini tutup. Kalau ayat orang kampung kita lah, Ustaz, kalau kata tak buat lagi lah ibadat ni sungguh-sungguh, tak tahu kata. Macam tu, Ustaz kan? Ini memang satu peluang. Satu bulan namanya bulan Ramadan, which is satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran, Ustaz kan? Bulan Ramadan disebut dalam Al-Quran, memang nak sungguh-sungguh kita beribadat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga tertanya-tanya juga tentang satu lagi mesej yang ada di dalam hadis ini, iaitu syaitan-syaitan yang dibelenggu. Kan? Ini juga soalan yang memang orang akan selalu, dan banyak soalan tentang ni sebenarnya, Ustaz. Tapi sebelum kita nak tengok apakah cerita tentang syaitan-syaitan yang dibelenggu ni, kita nak berhenti rehat sebentar dan nanti kita akan kembali lagi selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Kita jumpa sebentar.
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Hari ini kita bercerita, malam ini, episod ini kita nak tahu apakah keistimewaan bulan Ramadan, dan kita bersama-sama dengan panel kita Ustaz Muhammad Faiz Abdul Karim. Ustaz, tadi sebelum kita berhenti rehat tadi Ustaz, kita dah tengok kepada ada mesej yang ketiga, iaitu tentang syaitan-syaitan yang dibelenggu. Tapi sebelum kita cerita tentang syaitan ni, sebelum kita cerita tentang syaitan yang dibelenggu ni Ustaz, bila sebut syurga, perkataannya jannah. Okey. Jannah ni juga, kalau tak salah saya lah Ustaz, dalam bahasa Arab juga ada kaitan dengan kebun. Ada kaitan dengan kebun. Bila sebut kebun, dia satu tempat yang menarik, yang seronok, yang best. Yang best. Jadi Ustaz, mungkin ada apa yang Ustaz boleh sampaikan daripada perkataan ini, jannah, dan Ustaz boleh selitkan terus dengan perkataan untuk neraka ni. Sebab Allah Ta'ala guna, hadis dalam ni gunakan jahannam. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Perkataan jannah dengan berbaris atas bunyinya jannah. Dalam Quran kita ada satu lagi jinnah. Kan dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Dan berkaitan dengan puasa ini, Nabi SAW sebutkan dalam hadis as-siyamu junnah. Baris depan pula. Jadi kita ada junnah, kita ada jannah, dan kita ada jinnah. Baik. Jannah maksudnya adalah syurga. Jinnah maksudnya adalah jin. Junnah maksudnya adalah perisai. Dan kalau kita lihat pada ketiga-tiga perkataan ini, dia mempunyai root word ataupun kata akar yang sama, iaitulah jim, nun. Okey. Baik. Perkataan ini bermaksud maksud sesuatu yang tersembunyi. Maka sebab itu janin, Okay. dia adalah sesuatu yang tersembunyi, kita tak nampak. Okay. Begitu juga dengan jin, ia sesuatu yang tersembunyi. Sebab itu sesuatu perkara yang pelik. Kalau jin memunculkan diri dia, mesti ada tak kena dengan jin tu. Dia tak sihat lah tu. juga kalau orang yang dia sembunyi keluar daripada office, mengular. Tak kena lah tu. Sembunyi. Macam jin lah maksudnya tu. Macam jin maksudnya tu. Okay. Kerana jin lah sesuatu yang sembunyi. Maka Allah sebutkan jannah. Jannah dia adalah sesuatu yang tersembunyi. Betul dalam hadis Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan syurga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Syurga adalah sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dilihat oleh telinga, dan tak terlintas pada hati. Dia sesuatu yang Allah sembunyikan. Walaupun dalam Quran kita tengok dan dalam hadis ciri-cirinya banyak Allah sebutkan. Akan tetapi dia satu yang Allah sembunyikan khas untuk nanti orang yang masuk ke dalam syurga khusus jannah ini. Dan untuk orang yang berpuasa saja. Okay. Ciri-ciri syurga yang Allah akan berikan nanti antaranya Nabi SAW sebutkan dalam hadis, nanti di dalam syurga ada satu syurga yang bilik-biliknya itu boleh daripada luar nampak dalam, daripada dalam nampak luar. Kita kalau dengar, orang kalau boleh nak tertutup lah, privacy, nak privacy. Tapi bukankah saja kalau kita tengok kan rumah-rumah ataupun hotel-hotel yang berada di atas bukit, di tempat tinggi-tinggi, dia buat dinding ke ataupun dia buat gelas. Gelas. Dia akan buat gelas daripada lantai ke ceiling dia, gelas full. Kenapa? Kerana nak menikmati view yang cantik itu. Maka syurga Allah berikan khas untuk orang yang berpuasa, ciri-cirinya itu penuh dengan gelas. Kita bayangkan di tempat yang tinggi, full gelas daripada lantai ke atas, membayangkan di depan itu pemandangan yang sangat cantik dan tak ada blocking, tak ada rumah orang kat depan, tak ada orang lalu lalang, tak ada. Full pemandangan yang cantik. Untuk orang yang berpuasa. Syurganya begitu. Dan dalam hadis ini di penghujungnya Allah beri satu lagi khabar gembira, iaitulah wasulsilatis syayatin, iaitu dibelenggu, terjemahkan dengan dibelenggu ataupun dirantailah syaitan-syaitan itu.
Kenapa Allah sebutkan begitu? Ya. Apa maksudnya? Para ulama bersisi pendapat berkaitan dengan dibelenggunya syaitan ini. Antaranya ialah yang dibelenggu itu adalah syaitan-syaitan yang ganas. Dia punya ketua-ketua dia lah, chief dia, kan? Kepala-kepala dia itu yang dibelenggu, yang ganas, yang mengganggu manusia dan juga anak Adam ini. Maka mereka itu yang dibelenggu. Yang kecil-kecil, yang di bawah-bawah ini masih juga ada yang bebas untuk mengacau dan mengganggu manusia dalam berpuasa dan melakukan amal kebaikan. Gitu. Oh, jadi ini yang disebutkan sebagai wasul silati syaitan, Ustaz. Syaitan yang terbelenggu, yang dibelenggu ni adalah yang kena rantai ni adalah yang apa kita sebut ketua-ketua dia. Yang ganas-ganas ni. Yang tak ganas ni, yang orang kata pun mungkin level nakal lah tu. Level nakal ni masih lagi itulah kan, masih lagi. Oh okey, macam tu. Mungkin kalau kita tengok balik Ustaz, kalau zaman kecil-kecil saya dululah, kecil-kecil dulu bila sebut tentang masuk punya bulan Ramadan, hantu tak ada. Ini kita cerita adat sikit lah. Hantu tak ada. Agak-agak ada kaitan ke Ustaz dengan hadis ni? Bila sebut hantu tak ada, hantu kena rantai, itu ke kaitannya Ustaz? Itu mungkin antara perkara yang adat kita bawakan kan. Bila bulan puasa, syaitan tu dibelenggu, maksudnya semua hantu-hantu pun dibelenggu lah. Kerana kita memang panggil hantu tu dia macam jin dan sebagainya kan. Maka kita sebutkan dalam adat kita, hantu juga tak ada pada bulan puasa. Sebab tu budak-budak semua jadi berani kan. Kan tapi begitu yang telah saya kongsikan tadi, ada perselisihan pendapat. Ada beberapa pendapat ulama berkaitan dengan syaitan dirantai ataupun dibelenggu ini. Ada pendapat yang mengatakan dia adalah syaitan yang ganas sahaja. Ada pendapat yang mengatakan ia menunjukkan kepada betapa sikitnya perkara buruk ataupun perkara dosa dan maksiat yang dilakukan pada bulan itu. Kerana orang sentiasa berjaga-jaga dalam perbuatan dan perlakuan dia, maka sangat-sangat sedikit perkara buruk yang dilakukan pada bulan itu, seolah macam syaitan ni tak menjalankan kerja dia. Sebab syaitan dia tak akan membiarkan manusia bersenang lenang walaupun satu saat. Dia akan sentiasa mengganggu manusia untuk melakukan perkara yang tidak baik. Hingga amalan yang baik pun dia akan ganggu agar dia menjadi satu amalan yang tidak baik. Dia buat bukan kerana Allah SWT. Maka disebabkan bulan puasa ini, semua orang ni bersemangat untuk berpuasa dan melakukan kebaikan. Dan inilah antara kelebihan bulan Ramadan, Coach. Iaitulah setiap daripada kita kan, walaupun di luar bulan Ramadan, banyak perkara yang kita rasa berat nak buat. Kita rasa berat nak solat, kita rasa berat nak mengaji, berat nak tolong orang, berat nak senyum. Tapi bila bulan puasa, nak buat benda-benda baik ni sangat-sangatlah mudah. Kenapa? Bulan Ramadan. Itu antara perkara yang Allah berikan kepada umat Islam, kepada kita semua. Dengan kedatangan bulan Ramadan ini, Allah nak menggalakkan, nak bantu kita bersungguh-sungguh sebenarnya. Kenapa? Kerana Allah nak kita semua memperoleh takwa. Kenapa? Kerana Allah nak kita masuk syurga yang tertinggi, Jannat Al-Firdaus. Allah berikan khas untuk kita. Semuanya adalah untuk kita Allah sediakan. Maka sudah tentu kita nak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ini kita nak betul-betul merebut segala fadilat yang Allah berikan. Dan 3 perkara yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, dibuka semua pintu syurga, ditutup semua pintu neraka, dan dirantai, dibelenggu syaitan. 3 perkara ini, Masya Allah, kalau kita amati betul-betul betapa Allah SWT nak memberi semangat kepada kita, nak memberi motivasi. Walaupun engkau mungkin lain daripada bulan Ramadan, tak berapa nak baik sangat, maka bulan Ramadan ini aku bantu engkau untuk berubah menjadi orang yang baik. Maka sebab itu kita pada bulan Ramadan bertambah ringan untuk melakukan amal kebaikan. Ringan. Dan itu yang Allah sebutkan kalau kita lihat pada surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah dia menginginkan kemudahan dan dia tak menginginkan kesusahan. Dengan puasa ini, kemudahan yang Allah berikan kepada kita antaranya ialah betapa mudahnya untuk nak melakukan amal kebaikan. Punyalah mudah saja. Nak melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, bukan kata nak buat perkara wajib, perkara sunat pun mudah. Bayangkan, orang pada bulan Ramadan, solat Isyak itu ramai datang. Datang nak solat Isyak ke solat tarawih? Solat tarawih. Solat tarawih wajib ke sunat? Sunat.
betapa nak buat perkara sunat pun pada bulan Ramadan ini, kita jadi bersemangat, bersungguh-sungguh. Biarlah orang kata bulan puasa baru nampak muka dekat masjid dan juga surau. Tak apa. Yang penting itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Hingga nak buat perkara sunat pun ramai orang jadi bersemangat, berbondong-bondong ke surau dan juga masjid. Walaupun muka dia selain pada bulan Ramadan, raya je lah yang nampak. Ya. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, umat Nabi Muhammad, agar bersungguh-sungguh dalam nak menjadikan Ramadan ini satu titik permulaan untuk berubah dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka nak memetik poin yang tadi Ustaz Faiz bawakan. Bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, boleh menjadi sebagai satu booster kepada kita untuk bersungguh-sungguh buat ibadat, untuk nak mencapai natijah kepada berpuasa itu sendiri. Iaitu apa? Iaitu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa nak jadi orang bertakwa? Sebab Allah Ta'ala nak permudahkan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, sedang melorongkan kita ke arah jalan untuk nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala yang telah Allah Ta'ala sediakan. Ini adalah rasa semangat, rasa kasih sayang daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Boleh sebut macam tu, Ustaz kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita masih lagi tak rasa betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, kita nak tunggu apa lagi? Kita nak tunggu apa lagi, tuan-tuan dan puan-puan? Inilah antara bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini kita akan melihat apakah soalan-soalan daripada para penonton kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kumpulkan soalan-soalan yang akan dijawab oleh tak lain tak bukan Ustaz Faiz kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, namun sebelum itu kita berhenti rehat sebentar. Kita kembali selepas ini bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Kita jumpa selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana terus setia bersama-sama dengan bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Kita mengumpulkan soalan-soalan daripada para peserta kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita nak tanyakan soalan-soalan ini, soalan-soalan yang memang famous. Hari ini kita punya episod adalah apakah keistimewaan bulan Ramadan, dan kita nak tanyakan kepada Ustaz Faiz ya, soalan-soalan yang kita dah kumpulkan ni. Ada banyak tapi kita tak pilih semualah. Kita pilih yang tertentu, nak jawab semua tak cukup masa. Tak cukup masa, Ustaz. Baik, soalan yang pertama daripada Afizah Yaakob. Kalau tak salah saya sebut Afizah Yaakob ya. Soalannya, bagaimana cara sahabat menyambut Ramadan? Apa amalan yang mereka lakukan? Ini saya assume Ustaz Faiz, sahabat adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang mulia. Macam mana para sahabat yang mulia ini menyambut Ramadan? Apa amalan-amalan yang jika Ustaz Faiz boleh senaraikan supaya kita semua boleh dapat amalkan? Fala tafadhal. Baik, soalan yang baik. Bismillah. Pertamanya, para sahabat dan juga golongan-golongan mereka yang terdahulu, mereka sangat teruja akan kedatangan bulan Ramadan. Hingga satu perkara yang biasa kita dengar, iaitulah mereka akan berdoa 6 bulan sebelum tibanya bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah SWT agar Allah menyampaikan mereka pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana kerana bulan Ramadan itu pasti akan tiba. Akan tetapi tidak setiap daripada kita akan tiba masuk pada bulan Ramadan itu. Maka mereka berdoa bersungguh-sungguh agar Allah menyampaikan mereka pada bulan Ramadan, kerana mereka tahu betapa besarnya hadiah, anugerah, kurniaan yang Allah nak berikan kepada sesiapa yang memasuki bulan Ramadan. Maka antara perkara yang para sahabat lakukan ialah, kalau kita boleh gambarkan, mereka umpama mengambil Al-Quran dan
menyiapkan letak siap-siap di atas meja. Kita boleh bayangkan begitu. Okey. Maksudnya apa? Mereka dah bersedia, mereka tahu kerana mereka tahu bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Dia bukan bulan puasa sahaja kan, Okey. akan tapi bulan Al-Quran yang perkara utama yang nak beri perhatian. Maka para sahabat juga orang-orang yang terdahulu daripada para ulama, mereka memberi perhatian kepada Al-Quran apabila tibanya pada bulan Ramadan. Hingga kan Imam Malik rahimahullah, pengasas Imam Maliki, beliau menghentikan pengajaran kuliah hadis dia di Masjid Nabawi itu pada bulan Ramadan kerana nak memberi ruang masa kepada Al-Quran ini. Maka pertama yang dilakukan oleh para sahabat juga orang yang terdahulu ialah memberi perhatian kepada Al-Quran. Mereka banyak membaca Al-Quran pada siang dan juga pada malam hari. Dan mereka banyak membacanya di dalam solat ketika mereka solat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyediakan di rumah mereka itu ruang untuk melakukan ibadah, ataupun kita sebut sebagai mihrab, satu tempat yang mana di situ khusus untuk dilakukan ibadah, tak kira baca Quran ke, tadarus ke, ataupun nak solat kan, maka disediakan satu ruang khusus untuk mereka melakukan ibadah di situ. Maka para sahabat juga para orang-orang yang terdahulu, para ulama salafus salih, mereka menyambut Ramadan pertama dengan perasaan yang gembira, dan yang kedua mereka memberi perhatian kepada Al-Quran, dan yang ketiga mereka mengajak semua ahli keluarga untuk bersama-sama menghidupkan pada bulan Ramadan ini dengan mereka dah rancang dah. Bulan Ramadan ni nak buat apa? Nak mengaji, kan? Nak mengaji berapa banyak, nak baca hadis mungkin contohnya, maka mereka merancang perancangan bukan untuk diri mereka sahaja, akan tetapi untuk keluarga semuanya. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada poin dekat situ tadi. Sekarang ni sebab kita dah masuk dalam bulan Ramadan, Ustaz Faiz. Ada satu poinnya, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum sampai Ramadan tu, para sahabat ni berdoa, minta Allah Ta'ala sampaikan mereka dalam bulan Ramadan. Tapi kerana kita ni dah ada dalam bulan Ramadan, so poin penting dia tadi Ustaz adalah Quran. Adanya Quran, dua, adanya mihrab. Satu tempat khusus untuk nak melakukan ibadah, dan poin tiga adalah mengajak ahli keluarga bersama-sama beribadah. Tu Ustaz ada aktiviti keluarganya. Betul. Subhanallah, ini satu keluarga bahagia orang sebut. Iya. Ramadan membentuk keluarga bahagia. Betul. Satu tajuk program. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kepada soalan seterusnya adalah soalan daripada, macam mana nak sebut nama ni? Agus M. Agus M agaknya. Benar, tetapi kalau syaitan dia belenggu, kenapa ramai juga yang masih tidak segan silu melakukan maksiat serta tak peka dengan persekitaran makan dan minum tanpa segan silu baik muslimin atau muslimat? Okey, saya permudahkan dengan ayat saya lah Ustaz. Kan? Jika betul syaitan ini dibelenggu, kan sebab tadi sebut tu kan, syaitan dibelenggu, kenapa masih ramai yang tak segan buat maksiat? Tu satu. Okay. Yang kedua, ada juga yang tak peka dengan persekitaran. Mungkin ada orang ni dia mungkin pada waktu tu dia ada rosoh, mungkin dia boleh tak berpuasa, dia makan minum, tapi dia tak segan silu. So Ustaz jawab soalan nombor satu lah, tu je soalan nombor dua. Soalan ini sangat menarik. Selalu kita mendengar berkaitan dengan perkara ini, kalau dah syaitan dibelenggu, kenapa masih berlaku lagi perkara maksiat? Kan? Kenapa bulan Ramadan masih lagi tabung kat masjid hilang? Tabung masjid boleh hilang. Kenapa berlaku perkara itu? Baik, kita sebutkan tadi, pertamanya antara yang dimasukkan dengan hadis itu ialah syaitan-syaitan yang ganas-ganas ini, mereka yang dibelenggu. Dan syaitan-syaitan yang kecil ini masih lagi bebas. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, jika semua syaitan ini dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla, yang masih lagi ada pada manusia ialah hawa nafsu dia. Hawa nafsu. Maka hawa nafsu inilah yang masih lagi mendorong seseorang itu melakukan perkara yang tidak baik pada bulan Ramadan. Kan? Sebab itu kalau kita lihat, Allah sebutkan dalam surah An-Nazi'at surah ke-79, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada pun orang yang dia takut dengan kedudukan Rabb dia, Tuhan dia, dan dia menahan hawa nafsu dia, menahan diri dia daripada mengikuti hawa nafsu. Apa ganjaran yang Allah berikan? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguhnya syurgalah tempat tinggal dia.
maka hawa nafsu itu masih ada lagi pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu kita masih lagi melihat adanya berlaku perkara-perkara yang tidak baik, ataupun mungkin kita terdorong untuk melakukan perkara yang tidak baik walaupun pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, satu penjelasan yang insya-Allah senang nak difahami. Kenapa masih lagi syaitan dah dibelenggu, tetapi masihnya berlaku sebab perkara itulah tentang hawa nafsu. Kalau boleh Ustaz sentuhkan sikit tentang yang tak peka dengan persekitaran tu tadi. Main makan dengan tak peduli orang ni puasa ke tak puasa. Baik. Jika itu dilakukan oleh orang Islam, dia kata, jika dilakukan oleh orang bukan Islam, maka itu kerana mereka tak tahu. Akan tapi jika dilakukan oleh orang Islam, maka itu ada kaitan pertama dengan kita kata apa? Dia punya peri kemanusiaan. Keprihatinan dia. Keprihatinan. Yang kedua, kalau kita dalam ayat Quran itu, bila Allah sebut tentang berpuasa, Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Maknanya apa? Maknanya puasa ini dia ada kaitan dengan iman. Jika seseorang itu dia tidak peka, dia tak berpuasa, tapi dia macam tak kisah makan je dan minum depan orang lain, maka yang ada masalah itu adalah pada bahagian iman itu. Masalah itu adalah pada bahagian iman. Keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla, hingga kan walaupun mungkin syaitan dibelenggu, kerana kalau kita lihat Al-Quran menyatakan syaitan itu ada dua. Iaitu syaitan jin dan juga syaitan manusia. Maka syaitan jin ini ia dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tapi syaitan dalam bentuk manusia itu tidak dibelenggu. Maka syaitan-syaitan ini masih lagi ada berkeliaran pada bulan Ramadan. Walaiyazubillah, dan kita takuti, kita minta jauhkan kita ini menjadi salah seorang daripada syaitan yang Al-Quran maksudkan itu. Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, poin tu penting tu. Saya rasa dalam hati tu tadi, syaitan yang jin tu tadi dah kena belenggu. Rupanya syaitan yang duk berlegar-legar lagi, rupanya syaitan manusia ni. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan puan-puan, kita nak ambil poin ini, jangan sampai kita yang jadi syaitan tu. Na'udzubillah. Baik, soalan terakhir Ustaz. Soalan terakhir. Ni soalan terakhir. Kita nak tengok soalan ini daripada siapa yang namanya? Abdullah kan? Baik. Soalannya lah, adakah satu keistimewaan jika meninggal dunia pada bulan Ramadan? Dia akan masuk syurga ataupun tidak? Ini antara soalan yang famous juga ni. Meninggal dunia dalam bulan Ramadan, masuk syurga ke tak? Berat juga. Soalan sangat baik. Daripada soalan tadi, yang menarik bahagian hujung, ada hadis tak? Ya, betul. Baik. Allah telah sediakan untuk bulan Ramadan ini pelbagai keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dikunci segala syaitan. Akan tetapi kalau sebagai menjawab pada soalan tadi, bertanya dengan ada tak kelebihan mati pada bulan Ramadan, adakah masuk ke dalam syurga? Jika kita melihat dari sudut hadis, tidak ada hadis yang menyatakan demikian. Ada hadis menyatakan mati dalam keadaan yang baik. Contohnya kan, mati lemas, orang yang mati ditimpa bangunan dan sebagainya. Juga ada mati yang dikira kita sebut, orang Melayu kita sebut mati baiklah. Iaitu mati pada hari Jumaat contohnya. Akan tapi khusus yang Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan meninggal pada bulan Ramadan itu akan diberikan ganjaran syurga, itu tidak ada hadis yang menyatakan demikian. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, telah jelaslah persoalan-persoalan daripada para peserta kita bertanyakan tentang soalan-soalan berkaitan keistimewaan Ramadan. Ustaz, kita pun dah dengar hadis, kita dah tengok macam mana mesej-mesej yang dibawakan dalam hadis ini Ustaz. Mungkin sebagai kita ni dah berada di penghujung rancangan ni, mungkin Ustaz boleh kongsikan buat sebagai satu buah simpul ataupun nasihat untuk diri saya dan juga para penonton bedah hadis kita pada malam ini. Di akhir ini saya nak sebutkan pada diri saya dan juga kita semua. Kita semua mengetahui kelebihan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Dilipat gandakan amalan pada bulan ini, betapa mudahnya untuk melakukan kebaikan, dan puasa itu Allah letakkan khusus, dialah yang akan memberi ganjaran tersebut. Adanya di situ malam Al-Qadar, satu malam yang bersamaan dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kelebihan keistimewaan bulan Ramadan
kita tak perlu bincangkan, kita semua pun dah tahu kelebihan dan juga keistimewaan bulan Ramadan ini. Akan tetapi satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yufaralah. Alangkah ruginya, terhinalah ataupun celakalah seseorang yang dia memasuki Ramadan, kemudian Ramadan berlalu pergi tanpa dia diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita semua menyangka bahawa Ramadan dengan keistimewaannya itu sangat banyak. Akan tapi persoalannya ialah, adakah kita mendapat keistimewaan dan kelebihan yang Allah sediakan itu? Adakah kita dapat? Maka ia perlu kepada apa? Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dia perlu kepada iman dan juga ihtisab. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, kepercayaan tentang kewajipan dan juga kesedaran berkaitan dengan puasa dan juga Ramadan itu, maka dia akan mendapat ganjaran dan kelebihan yang Allah sediakan. Akan tetapi jika dia masuk pada bulan Ramadan dengan tanpa kesedaran, maka Ramadan itu menjadi sesuatu yang merugikan, bahkan menjadi kecelakaan, penghinaan kepada dia di hadapan Allah SWT nanti. Waliyahzubillah. Betapa kita mengharapkan kebaikan, kita 20-30 tahun berpuasa, kita mengharapkan kelebihan dan keampunan, kerahmatan yang Allah berikan. Tetapi rupa-rupanya tidak semua mendapatkan demikian. Seperti mana tidak semua orang yang masuk dalam bulan Ramadan itu akan bertemu pada malam Al-Qadar. Tak semua. Maka begitu juga tidak semua orang yang masuk pada bulan Ramadan akan mendapatkan keampunan dan juga kerahmatan daripada Allah SWT. Ada yang akan menjadi orang yang merugi. Ada yang akan menjadi orang yang hina, celaka di hadapan Allah SWT nanti. Maka ini perkara yang kita nak beri perhatian bersama-sama dalam kita teruja dan semangat dengan pelbagai kelebihan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Kita juga nak mengingat pada satu perkara, bahawa tidak semua orang yang masuk pada bulan Ramadan ini akan mendapatkan keampunan dan juga kerahmatan. Ini bukan nak melemahkan semangat kita, akan tetapi nak beri kita lebih berhati-hati supaya kadang bila mudah sangat dapat duit contohnya, kita akan belanja itu dah tak fikir dah sebab duit mudah nak dapat. Maka kita jangan terlalu seronok dengan kelebihan dan juga keistimewaan bulan Ramadan ini, kan? Hingga kita, alah tak apalah, solat-solat biasa-biasa je dah lah. Kita tak bersungguh-sungguh nak menambah amalan kita pada bulan Ramadan ini. Maka itu peringatan untuk saya dan mungkin kita semua berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Kita nak fikirkan Ramadan dia penuh dengan kelebihan dan juga keistimewaan, tetapi persoalannya, adakah kita dapat keampunan dan juga kerahmatan Allah pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Faiz, jazakumullah khair kepada tuan-tuan puan-puan yang menonton program kita pada hari ini. Tajuk kita episod kali ini adalah apakah keistimewaan Ramadan, telah dirungkai dengan mudah, dengan jelas, dengan penuh kefahaman yang mudah kita nak laksanakan, nak amalkan. Hanya apa yang patut kita lakukan sekarang, kita teruskan belajar, kita teruskan berusaha untuk nak faham, kita amal dan kita sebar-sebarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi. Teruskan menonton Bedah Hadis edisi Ramadan. Teruskan share agar ramai boleh dapat manfaat daripada perkongsian yang kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tak lain tak bukan, itu sajalah yang kita usahakan agar dapat meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, jumpa lagi Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. Saya Jamil Wahab. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina